Barang siapa yang membacanya pada 100 kali satu hari, 100 kali tuan-puan sekalian satu hari, dan alhamdulillah ia juga jadi amalan saya, kita dapat ganjaran umpama seperti memerdekakan 10 orang hamba. Siapa yang membacanya tu akan dijauhkan, dia tidak boleh digoda oleh syaitan, dia tak boleh digoda. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi, yang disayangi, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua akan saling tolong-menolong untuk menarik ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun anda, siapapun saya, kita semua adalah hamba Allah yang berdosa, hamba Allah yang banyak melakukan perkara-perkara yang melalaikan, perkara yang lara, bersilih ganti dengan maksiat, kemudian ibadat. Masya Allah, maksiat ni bukan hanya semata-mata sesuatu yang dilihat, sesuatu yang jelas. Maksiat hati pun banyak tuan-puan sekalian. Maksiat mata, walaupun tak nampak buat dosa kan, maksiat mata. Maksiat telinga, maksiat jari. Subhanallah, sesungguhnya seluruh anggota tu bermaksiat. Namun sebaik-baik Allahu Akbar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua manusia itu berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat di IG dan juga di page. Saya tengok di IG tadi, sebelum saya tanya dia dah bagi tahu dah dia daripada mana. Lepas tu dia kata dia baik. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat semua, anda apa khabar? Anda bersiaran daripada mana? Subhanallah. Mungkin boleh tuliskan kesyukuran pada hari ini. Alhamdulillah. Saya nak baca banyak ayat-ayat kesyukuran. Boleh? Ada yang kata, Ustazah, doakan keluarga saya dan suami positif. Ini Widayu 84. Kita doakan. Doakan kami, Ustazah, tak kuat semalam. InsyaAllah. Semoga suami puan, ahli keluarga semuanya diberikan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada semua yang positif COVID. Sebenarnya subhanallah, ramai sangat yang positif COVID. Namun mudah-mudahan kita dah semakin membiasakan diri kita. Maksudnya bila kita lihat ramai yang positif dan ramai yang sembuh, ramai yang boleh lawan dengan sendiri, ramai yang boleh sembuh dengan sendiri, Masya Allah. Lama-lama mungkin kita perlu hidup dah dengan suasana COVID ni. Dan kita dapat berita mengejutkan beberapa hari ini bahawasanya tak cukup 2 dos, kena tambah lagi 1 dos. Selepas 3 bulan dos vaksin akan antibody vaksin akan menurun. Macam-macam lah berita kan. Walaupun saya pun dah 2 dos, walaupun 2 dos, sebenarnya hakikat penjagaan keselamatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kan saya ada kongsi satu doa. Tuan-puan sekalian, ingat tak ada kongsi satu doa yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, doa tu, boleh cik suami tolong cari, itu dia orang dah bagi. Yang doa keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Okey, ini doa daripada hadis Nabi yang sahih, sahabat-sahabat, yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu ada yang berkata kepadanya, maksudnya para malaikat berkata kepadanya, maka kamu dapat 3 perkara. Dapat apa? Kamu akan dapat petunjuk daripada Allah. Yang kedua, akan dapat kecukupan daripada Allah. Kemudian yang ketiga, akan mendapat perlindungan daripada Allah. Lalu iblis bercakap sesama mereka. Iblis pun bercakap sesama mereka. Ini hadisnya. Saya baca ya hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita
ففتنها له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا. Masya Allah. Nanti saya tulis doa ni. Nabi SAW bersabda, jika seseorang keluar daripada rumah, tuan-puan sekalian, mara bahaya ada di luar rumah. Bahkan bila berlaku fitnatul dajjal nanti kan, dipesan supaya tetap menetap di dalam rumah. Sekarang kita telah dilatih oleh Allah untuk berada di rumah dalam tempoh yang lama. Kalau dulu kan tuan-puan sekalian, kita tak terfikir kan, kita boleh duduk dalam rumah tak keluar-keluar. Pernah terfikir tak sebelum ni? Saya rasa saya hari-hari memang keluar lah. Tak ada satu hari tak keluar kot. Mungkin seminggu tu hari Sabtu lah sekali tak keluar. Kalau tak keluar tu macam pelik lah. Maksudnya masa tu ceramah hari-hari kan, kena keluar. Ceramah bukan online, pergi sana, pergi sini, keluar je. Bawa anak sama-sama. Kadang dia orang turun juga, kadang dia orang tunggu dalam kereta, suami pun keluar. Masya Allah. Tapi sedar tak sedar, anak kami ni tak keluar berapa bulan dah. Tak masuk kereta, tak keluar depan-depan rumah, macam tu je lah kan. Masya Allah. Subhanallah. Kita dilatih oleh Allah untuk berdiam dalam rumah. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, hampir 2 tahun tuan-puan sekalian. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan di luar rumah itu mara bahaya. Bahaya gangguan manusia, mara bahaya daripada penyakit berjangkit wabak seumpama ini. Pasu bahaya dari sudut gangguan syaitan dan sebagainya. Kita kalau masuk rumah dengan bismillah, masuk rumah dengan baca doa, syaitan tak masuk dalam rumah kita. Sebab itu ada kekuatan pada doa, ada kekuatan kepada mohon perlindungan daripada Allah. Jangan main-main tuan-puan sekalian. Itu disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Apabila seseorang itu masuk ke dalam rumah lalu dia berzikir, dia sebut nama Allah, lalu syaitan berkata sesama mereka, tak ada tempat tinggal bagi kita. Tak ada tempat tinggal malam ni. Rumah ni pun tak nak tumpang. Rumah ni tuan dia masuk, baca doa, sebut nama Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim ke, bismillahirrahmanirrahim ke. Ada orang nak masuk rumah, dia baca doa kan, dia baca doa nak masuk rumah. Kemudian ada pula yang bila nak masuk rumah dia takbir pun ada. Lagi-lagi yang daripada perjalanan jauh, macam-macam nak tumpang masuk, cuma kita tak nampak. Kalau nampak memang sepanjang jalan lah kita baca doa kan. Tak nampak. Banyak benda dah perjalanan tu, makhluk-makhluk ni nak tumpang berteduh. Kemudian bila baca doa pula nak makan, syaitan berkata sama-sama dia. Syaitan berkata sama. Ini ada dalam kitab Ibnu Solihan, kan sampai nanti beradab makan. Syaitan berkata lah pula sesama dia, tidak ada tempat tinggal, dah tak ada tempat tinggal, tak ada pula makan malam kita ni. Syaitan tu, dia mengeluh sesama dia. Masya Allah. Saya nak baca ni sambungan hadis ni. Nabi bersabda, jika seseorang keluar daripada rumah lalu dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan akan dijaga, akan dilindungi. Syaitan pun mula menyingkir daripadanya. Syaitan tak nak dekat. Syaitan pun mula menjauhkan diri daripadanya. Syaitan yang lain mengatakan, bagaimana mungkin engkau mampu mengganggu seseorang yang telah mendapat petunjuk, mendapat kecukupan dan mendapat penjagaan. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, itu jelas dalam hadis yang kita baca tadi. Tinggal lagi kita kena yakin, beramal dengan istiqamah. Kita keluar banyak urusan kan, kena keluar juga, cari barang, urusan itu, urusan kerja. Bila keluar je melangkah, baca terus dengan yakin, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin ada orang kata, Ustazah, suami saya baca, bukan doa tu je. Semua doa lah baca, tapi tetap positif juga sampai kami semua kena. InsyaAllah Allah tetap menjaga walaupun positif. Allah akan jaga. Macam mana Allah jaga Ustazah? Tengok siapa yang jaga kamu sekarang. Saya duduk di hospital, siapa jaga? Ada doktor, ada nurse, ada attendant, ada ramai yang jaga. Kemudian anak-anak, ya ada jiran jaga, orang hantar makanan, itu ini. Tuan-puan sekalian, janji Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Inna ma'a,
Bukannya lepas susah ada mudah. Tak, bukan semua. Bukan lepas datang kesukaran nanti tak lama adalah kemudahan. Tak, Allah bagi bersama. Inna ma'a, sesungguhnya bersama. Usra yusra, bersama dengan kesukaran ada kemudahan. Bila Allah beri kita ujian bagi orang beriman, orang soleh, bila Allah beri kita musibah, Allah hantar bersama dengan kemudahan. Sebab itu ayat kita kan, masa kena tu sedang elok, kebetulan. Sebenarnya bukan sedang elok, bukan kebetulan, itu aturan Allah. Kebetulan lah masa tu kan, memang mak ada juga sama-sama, memang sedang elok lah masa tu, gini. Kalau tak gini. Sebenarnya semua itu adalah aturan Allah. Dalam dia beri kita kesusahan, kesukaran, Allah berikan kita kemudahan demi kemudahan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu peranan doa bukan hanya kan, kita memang nak dihindari daripada COVID. Pasal Allah tetap takdirkan itu kehendak dia. Namun bukan kita kata doa tu tak berkesan, saya dah berdoa dah kena juga. Tetapi Allah melindungi daripada bahaya yang lebih. Bahaya yang lebih. Kita tak tahu ya, bila kita positif kemudian kita dah tak pergi kerja. Kan, kita tak pergi kerja. Kalau belum positif pergi kerja lagi lah yang kerja tu kan, kerja kilang lah apa, kena pergi juga. Tapi dengan positif kita pun kena kuarantin, kita pun kena rawatan dan sebagainya. Dan kita tak tahu sebenarnya mara bahaya apa yang Allah lindungi kita dengan kita tak pergi kerja tu. Aksiden ke, kena ragut ke, tak tahu tuan-puan sekalian. Sebab itu hari tu kan kita share satu doa yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya pada 100 kali satu hari, 100 kali tuan-puan sekalian satu hari, dan Alhamdulillah ia juga jadi amalan saya. Ni bukan nak bercerita amalan, nak sebut saya pun ikhtiar juga tuan-puan sekalian. Kan kita kena ikhtiar 100 kali sehari kan. Doa ni, zikir ni, Nabi SAW sebut dia akan diberikan pahala umpama 10 orang merdekakan 10 orang hamba. Pahala merdeka seorang hamba pun terlalu besar tuan-puan sekalian. Kita sekarang dah tak ada hamba nak merdekakan untuk dapat pahala besar tu. Tapi dengan amalan ni kita dapat, ini hadis sahih, kita dapat ganjaran umpama seperti memerdekakan 10 orang hamba. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, belum tentu ya kalau kita ni ada harta, kita nak lepaskan. Zaman dulu antara harta yang berharga hamba. Bukan mudah ya nak lepaskan begitu saja. Hamba ni dengan dibeli dengan jumlah yang tinggi, mahal dan sebagainya, lepas tu nak lepaskan, itu harta yang berharga. Siapa yang membaca 100 kali sehari, Nabi kata akan diberikan ganjaran pahala melepaskan 100 orang hamba. Kemudian yang kedua, akan diberikan 100 kebaikan, dan yang ketiga akan diberikan kepadanya, dihindarkannya daripada 100 keburukan. 100 keburukan yang nak menimpanya, dan siapa yang membacanya tu akan dijauhkan, dia tidak boleh digoda oleh syaitan, dia tak boleh digoda. Tapi jadi amalan anak-anak kena ajar ni, sebab godaan untuk anak-anak kita hari ni. Nanti saya akan tulis. Sesungguhnya betul saya sedang ni, jap. Tadi tu saya nak baca, saya sedang istiqamah. Sesungguhnya betul apa tadi tu kan, tapi saya tak sempat nak baca. Baca apa Ustazah? Ada orang tanya ni, baca apa ni? Memang saya nak tulis ni tuan-puan sekalian. Jom kita pergi kat whiteboard ya, kita tulis. Sediakan nota, sediakan buku semua, kena tulis macam saya kan. Saya tulis tau, saya tulis kat dinding, saya tulis kat dapur rumah saya tulis kat bilik. Saya nak jadikan amalan supaya saya duduk sini saya nampak, saya pergi ke dapur saya nampak. Okey, Masya Allah, Subhanallah. Saya nak pertama tadi hadis zikir yang pertama, zikir pasal apa tuan-puan sekalian? Yang mana Nabi sebut barang siapa yang keluar daripada rumah, apabila seseorang itu keluar daripada rumah lalu dia baca apa? Sebelum ni saya dah pernah share ni. Tapi tak apalah, kita ulang-ulang je sebab mungkin ada orang yang baru. Bismillahi tawakkaltu Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala
Ustaz boleh tak cari hadis yang untuk zikir bebas hamba tu? La haula wala. Siapa yang nak zikir tu, sebenarnya saya ada tulis di Facebook hari tu. La haula wala quwwata illa billah. Ini hadis Nabi yang sahih, sahabat-sahabat. Baca ni bila nak keluar daripada rumah, lepas tu hafal. Cubalah hafal. Saya kalau nak hafal sesuatu zikir ke amalan ke, saya akan tampal dulu sehingga saya dah lancar. Nanti gantilah pula dengan zikir-zikir yang lain. Tapi biar eloklah bertampal macam tu. Ada orang nak tampal lawa kan, nak beli frame, boleh juga nak buat lawa-lawa. Lambat kalau tak. Saya kadang fikir juga, okey nak suruh ni frame, post. Sementara tu jadi takut tak terbuat, tampal je lah dengan tulisan walaupun tak berapa lawa. Sebab sebaik-baik ingatan adalah tulisan, tu apa sekalian. Sebab baik ingatan adalah tulisan. Walaupun tulisan itu seburuk-buruk tulisan, ia sebaik-baik ingatan. Ingat ya? Seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Dan seburuk-buruk ingatan adalah tanpa tulisan. Dan tolong jangan percaya pada ingatan sendiri. Tolonglah. Kadang-kadang tu kan, masa kita berapa saat sebelum ingat nak cakap apa. Bila nak cakap, saya tak ingat nak cakap apa tadi. Cakap apa? Memang tuan-puan sekalian, Allah disebutkan al-insanu la yakhlu an khati' wa nisyan. Manusia tak akan sunyi daripada lupa dan juga buat salah. Jadi memang itu lumrah. Insan itu sendiri asal perkataan nasihat, iaitu lupa. Jadi tolong jangan percaya pada ingatan sendiri. Mesti wajib buat catatan. Lembu diikat dengan tali, manusia diikat dengan janji, ilmu diikat dengan pen dan kertas. Jadi kena tulis. Okey, Nabi SAW sebut barang siapa yang membaca Bismillahi, maksud apa? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Tawakal tu, aku bertawakal. Alallah, aku bertawakal kepada Allah. La, tiada daya dan tiada daya dan tiada kekuatan illa kecuali daripada Allah. Indah kan maksud dia? Masya Allah, indah sangat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu, aku serah diri kepadamu, aku bergantung kepadamu. Allah sangat suka bila kita menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan dia, ketidakupayaan kita di hadapan Allah. La haula, aku tak ada daya. La quwwata, aku tak ada kekuatan. Illa billah, melainkan daripada Allah. Allah akan menjawab kepada kita. Bagi kamu petunjuk, bagi kamu kecukupan, dan bagi kamu perlindungan. Lalu syaitan bercakap bersama dia. Syaitan pun menjauh dan syaitan bercakap, kita tak akan mampu. Dia gosip sesama dia kan, gosip syaitan ni. Dia bercakap, mana mungkin kita nak ganggu lagi orang tu. Sebab dia tu dah dapat perlindungan daripada Allah, dah dapat pun kecukupan daripada Allah, dan dia dah dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, zikir yang kedua. Saya padam ni ya. Boleh ya? Tak apalah kalau misalnya kata nak check balik, nanti ni baliklah. Sebab kalau tuan-puan bertempik pun kat rumah, "Ustazah jangan padam lagi, jangan sikit lagi." Saya tak dengar. Jadi tuan-puan kena nanti tengok balik live ni. Lepas tu buat stop, buat pause tu kan. Bolehlah tengok. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, doa yang kedua. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bersabda, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis yang penuh. Nak hadis yang penuh, yang sampai Nabi kata siapa yang baca banyak lebih baik, lepas tu dia dijauhkan dari syaitan. Tak apa, saya ni sebelum saya nak baca matan hadis penuh kepada tim pendidikan, kalau tolong bagi yang penuh. Bagi yang penuh, jangan bagi sekat-sekat. Tak nak bagi bahagian zikir saja. Okey, zikirnya adalah La ilaha illallah. Ini lain, ini bukan yang malam tadi ya. La ilaha illallah
Tapi yang ni lagi mudah nak hafal. Saya rasa semua orang hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang biasa kita baca selepas solat tu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, tak apalah kita baca tu. Okey, sahabat-sahabat. Yang mana Nabi SAW bersabda, sebenarnya kalau kalian buka balik, hari tu dah buat dah unit pendidikan, ada yang penuh. Bagi yang tu saja. Sebab itu ada yang penuh. Kalau belek yang lama, nota lama, saya dah hilang. Okey, sebab Nabi SAW sebut ganjaran-ganjaran. Bukan nak zikir ni saja, dek. Saya sebut dek tu unit pendidikan sebab saya tak sempat nak cari tu. Kita fokus dulu pasal zikir ni ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada pergantungan, tiada meminta melainkan Allah. Wahdahu, dialah satu-satunya. Dialah Allah yang esa. Macam itulah lebih kurang maksud dia ya. Wahdahu, Allah yang satu, dialah yang esa. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Lahu ni baginya, tiada sekutu. Maksudnya tidak, la syarik, tidak syirik, tidak sekutu, tidak ada apa-apa yang menyamainya. Lahul mulk, lahu, la tu bagi, nya baginya. Tak apalah, baginya. Bagi siapa? Bagi Allah. Lahul mulk, bagi Allah kerajaan, segala kerajaan. Lahul mulk, baginya lah segala kerajaan, baginya lah pemilik, dialah pemilik. Macam tu lah, pemilik alam, pemilik kita, pemilik semua. Ustaz ada tak pun jumpa FB, buka page. Page itu kan kita ada tulis panjang hadis penuh. Tim pun tak jumpa. Okey. Saya sebenarnya nak baca, minta maaf ya, nak baca yang penuh. Sebab hari tu kita dah buat, dah bincang dah dalam pendidikan ni. Okey. Nabi SAW bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari. Kena baca 100 kali dalam sehari. Terpulanglah nak baca 50 pagi, 50 petang, ataupun sekali lepas solat nak baca 20. Ataupun nak baca sekaligus. Sebab Nabi tak tentukan waktu, tapi Nabi kata dalam sehari 100 kali. Maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 kebaikan. Diberikan dia 100 kebaikan. Dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan. Dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga ke petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Dengar tu, banyak sangat kelebihan, ada 5. Pertama, dia dapat pahala umpama membebaskan 10 orang hamba. Yang kedua, dia akan diberikan 100 kebaikan. Yang ketiga, akan dihindarkan, dilindungi daripada 100 keburukan. Yang ketiga. Yang keempat, dia akan dapat perlindungan daripada godaan syaitan. Dan yang kelima, Nabi kata, tidak ada yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak. Nabi kata ini antara sebaik-baik amalan.
dan jika ia dapat beramal dengan ini lebih baik, lebih banyak, ia jauh lebih baik. Maksudnya memang Nabi tetapkan 100, tapi kalau kita boleh baca lebih banyak, subhanallah, ulang sambil ngemas, sambil nyapu, sambil tu mulut tu zikir sampai dah tak ingat kira dah. Tapi yang sekurang-kurangnya 100 kali. Lebih tu, lebihnya mana? Terpulanglah. Tapi jika boleh dan boleh, kena paksa diri tu apa sahaja, kena buat 100, tak lama pun. Itu yang kita selalu baca kan lepas solat kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tengok maksud sikit lagi. Walahul hamd, dan baginya. Boleh cari ya dalam internet, boleh pergi ke page saya, ada saya tulis dalam 4 hari lepas ke 5 hari lepas. Ada tulis dengan matan hadis yang penuh, rujukan apa, dan ada penerangan sikit. Kena scroll, kena follow lah page gitu. Sama juga dengan IG. Saya rasa di IG pun apa-apa yang kita post di FB, IG pun akan post. Unit media pastikan. Baginya pujian. Wahuwa ala, dan dia, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah, dan dia wahwa, dan dialah Allah ala kulli syai', di atas ni, sebab saya terjemah berdasarkan perkataan ni, di atas kulli, segala sesuatu, dengan kehendaknya. Gitu. Dan dialah di atas segala sesuatu dengan kehendaknya. Ataupun kalau kita nak buat ayat yang, bukan kata tak lengkap ayat ni, tapi maksudnya ayat yang mudah faham, dan dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Dialah yang berkuasa, dialah yang berkehendak. Dialah yang berkehendak, dialah berkuasa atas segala sesuatu. Kita sekarang tengah bimbang apa? Mesti ada sesuatu yang kita sedang bimbang. Apa yang kita takut sekarang? COVID. Bila positif, apa yang kita takut? Hilang kerja. Apa yang kita takut lagi? Fitnah orang. Apa yang kita takut? Aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu sangat takut. Allahu Akbar. Maksiat kita dan sebagainya yang kita sembunyi, yang kita buat. Masya Allah, kita mohon dengan Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkaulah yang memiliki semuanya. Engkaulah memiliki hati manusia tu. Engkaulah yang memiliki segala harta benda dalam dunia ni. Engkau yang memindahkan kejap duit ni pergi ke sini, pergi ke sini, pergi sini. Engkaulah yang menyampaikan rezeki tu kepadaku. Semuanya adalah milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menentukan segala-galanya. Sesungguhnya engkaulah, kan, segala sesuatu di atas kehendak engkau ya Allah. Kalau Allah berkehendakkan sesuatu kun fayakun, maka jadi. Benda yang di luar akal, di luar kemampuan fikiran kita pun, dia tak mustahil berlaku. Itu hanya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mengharapkan sesuatu yang sangat besar, kebaikan dan sebagainya, nak lindungi daripada banyak keburukan, kita kena rajin beramal soleh. Dan memang akhir zaman kita memang kena kembali kepada mendapatkan perisai perlindungan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hari ni pasal vaksin lah. Ini bukan saya nak meragukan vaksin, saya pun ambil vaksin tu apa sekalian. Kita ikhtiar. Tapi bila keluar berita dan surat khabar, tak tahulah, mungkin ada counter balik ke apa ke, kata berapa bulan selepas itu vaksin ni akan menurun antibody-nya, kena ambil dos yang ketiga kan. Macam mana Encik Suami? Abah Jamil cerita Piramli ya, Abah Jamil. Bukan Abah Jamil sampai Abah Jamil mampus tu kan. Ini ayat lain. Ayatnya kusangkakan 2, rupanya 3. Rupanya 3 orang bini kan. Janganlah 4. Gitu. Tapi gitulah orang duk main-main kan. Jangan kecil hati ya. Saya bukan nak pelik ke apa. Saya cuma nak bagi kita faham. Vaksin juga makhluk Allah. Wabak COVID-19 tu pun makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Sebab ada 2 saja. Al-Khaliq, pencipta. Makhluk kita lah. Selain daripada Allah, semua makhluk. Semua makhluk. Jadi atas kehendak Allah lah segala sesuatu. Kalau Allah berkehendakkan nak hilanglah COVID tu, tiba-tiba satu hari pop, hilang macam tu.
Masya Allah, Allah Maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang Maha berkuasa dan dialah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Macam tu maksud dia. Jadi, apa kelebihan? Amalkan ni 100 kali sehari, bebaskan hamba 10 orang pahalanya. Dapat 100 kebaikan, dilindungi 100 keburukan, dan siapa yang beramal dan dapat perlindungan daripada syaitan, dilindungi Allah daripada syaitan, dia tak dapat gangguan syaitan hari tu. Kemudian kelima, siapa Nabi kata tidak ada yang lebih baik seseorang itu jika dia beramal dengan zikir ni lebih banyak daripada 100 tu, tuan-tuan sekalian. Tadi tu kan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu memang ada banyak kelebihan dia. Dalam hadis yang lain, la haula wala quwata illa billah, itu hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, barang siap, Nabi bercakap kepada seorang sahabat, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang boleh mengheret kamu, yang boleh membawa kamu ke pintu syurga. Kan ada lagu apa? Pintu syurga, depan pintu syurga. Lagu. Yelah, tajuk dia apa? Pintu syurga tu. Oh, pada syurga di wajahmu. Kan ada yang pasal depan pintu syurga. Tak ada. Tersungkur di pintu syurga. Tak ada. Tak ada. Okey. Tapi hadis Nabi sebut, maukah aku ajarkan kamu satu amalan yang akan membawa kamu ke pintu syurga? Masya Allah. Bukan pintu je lah. Maksudnya dah pintu tu masuk syurga lah. Lalu sahabat bertanya, ya benar, ya Rasulullah. Naklah. Kan naklah ilmu tu. Lalu Rasul kata, bacalah la haula wala quwata illa billah. Itu pun kena jadi amalan harian. Masya Allah. Okey. Tak maaf ya jadi lama. Saya memang nak sambung bab wuduk, Ustazah. Wuduk tak habis lagi. Mungkin ada yang cakap macam tu kan. Tapi saya nak baca juga hari ini hadis Nabi berkenaan dengan tajuk kita ni. Bab sabar. Lepas tu kita akan sentuh bab wuduk. Okey. Encik suami, kita beralih ke sini. Masya Allah. Untung ni saya ada pembantu yang ni. Ya kat sini. Boleh ya? Anak-anak kami ada 5 orang yang sekolah. PDPI lah. Atikah tingkatan 3, Luqman tingkatan 1, Maisara darjah 6, Imran darjah 4. Betul tak cik? Ya, darjah 4. Yang Sofan darjah 1. Darjah 2 dah. Betul tak cik? Bukan darjah 2 dah tahun ni, 21. Ya ke? Tahun lepas lah darjah 1. Ni tahun 21. Betul tak? Tiba-tiba confused. Yelah, kita kan di dalam rumah sekolah tak macam sekolah. Betul lah. Maisara, nampak tak? Terbongkar Ustazah ni. Tak, sebenarnya confused. Tapi PDP anak tu memang tengok lah. Kan hari-hari dia orang pukul 8 dia orang masuk sendiri. Orang pandai-pandai lah. Dia tengok kan kita habis 8 suku 8.20. Cik, sila sahkan ya. Betul. Okey. Subhanallah. Tengok muka tak nak cover. Dia orang akan masuk sendiri lah. Kalau kami dah habis kuliah tu kan 8 suku kadang-kadang dia orang semua dah ni. Jadi pasal PDPA ni kan ibu bapa banyak stres kan. Kami pun bukan stres, memang mencabar pasal PDPA. Saya memang salut ibu bapa yang sangat committed dengan PDPA anak, belajar secara online ni. Lagi-lagi kalau ramai, macam kami ada 5 orang kan. Kami tak letak beban tu pada diri kami sangat. Macam mana tu? Memang dia orang kena check sendiri apa-apa arahan, apa-apa ni. Dan bila kami nak letak beban tu atas mereka, kami betul-betul berapa ketika tak tengok apa info, tahu-tahu dia orang kena marah, tahu-tahu dia orang kena mention, tahu-tahu dia orang kena tegur lah apa kan. Sebab selagi mana kami yang check betul-betul ni mereka macam lepas tangan. Mereka macam mengharapkan kita. Peringkat awal tu memanglah kami kena mesti dengan cikgu, dengan ustaz, dengan ustazah. Sebab apa? Sebab anak ni tercicir ni kan. Lepas tu lama-lama tengok mereka sendiri bertanggungjawab. Cek sendiri kerja sekolah apa, sampai ketika kami pun dah buat, dah tahu-tahu mereka dah hantarkan
dah hantarkan kerja dan sebagainya. Walaupun memang adalah kelemahan dan kekurangan. Saya harap ibu bapa lagi ada anak ramai, kuat dan tabahlah. Kita tak tahu kan ni sampai hujung tahun depan pun belum tentu. Jadi letakkanlah beban tanggungjawab belajar tu kepada anak-anak sendiri. Banyakkanlah berdoa, minta dengan Allah supaya Allah mudahkan sesi menuntut ilmu bagi anak-anak kita ni. Okey, ini hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah hadis yang kedua dalam tajuk sabar. Kalau kita belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin kita dah belajar 2 bab, ikhlas, taubat. Sekarang bab yang ketiga tu bab sabar. Ini hadis yang kedua. Kita dah baca hadis yang pertama pasal sabar yang berkaitan dengan wuduk. Sebab itu masuk topik wuduk tu. Sebab Nabi sebut an-nazafatu syatrul iman. Lagi an-nazafatu syatrul iman, subhanallah, alhamdulillah, semua tu lah. Kan nanti ulang, Ustazah ni suka ulang balik jadi lama pula kuliah tu. Saya tak ulang balik lah. Hadis yang pertama kita dah baca. Tengok yang hari Isnin baru ni, bukan Isnin, minggu lepas. Okey, kemudian kita baca hadis yang kedua hari ini. Dan inilah dia hadis yang kedua, tapi susunannya hadis yang ke-26 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita dah baca dan kita dah tadabbur 26 hadis termasuk hari inilah. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang baru ikut, ini siri yang ke-30 kan Cik Suami. Kita ni kuliah saya rasa lah 30 ataupun 31 ke 32. Lebih kurang macam tu lah. Ini kuliah siri ni. Jadi siapa yang baru ikuti boleh tengok kuliah Riyadhus Shalihin siri-siri sebelum ni. Okey, insya-Allah kita baca dulu sama-sama supaya ambil barakah membaca hadis Nabi SAW. Encik semua nampak jelas ya? Semua okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi, dalam itulah qala Nabi. Okey. Wa an Abi Sa'id bin Malik radhiyallahu anhu anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu. Sahabat-sahabat di rumah, walau di mana pun pak kerja ke dan kenderaan ke, ikut saya baca ni. Ikut. Sebab apa ikut? Ambil barakah membaca hadis Nabi. Kita kan selalu dengar je orang baca. Lepas tu kita nak dengar terjemahan. Kita kena ambil barakah baca hadis Nabi. Kalau kita nak baca kata-kata Allah, kita baca Al-Quran kan. Nak baca kata-kata Rasul, baca hadis Nabi. Baca hadis Nabi dapat pahala tak? Dapat. Baca, sebut. Macam kita baca Al-Quran. Al-Quran lebih lagi lah sebab kalamullah. Ini juga wahyu daripada Allah. Jadi saya bacakan tu, suami pun baca. Sebab saya minta suami baca supaya saya boleh tally dengan tuan-puan di rumah lah. Saya takut laju. Jadi bila saya dengar suami saya boleh sebut tu, saya kira tuan-puan pun sebut juga di rumah ya. Kita sambung. Okey. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih ma yakun indi min khairin falam addikharahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatarabbas wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni ain ya. Gitu. Okey, subhanallah. Mari kita tengok maksud dia. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, maksudnya ialah tuan-puan sekalian, daripada dan daripada tulisan, masya-Allah ustazah, kontrol sikit depan orang. Okey, macam malas nak tulis tu kan. Okey, kita padam sikit. Okey, daripada Abi Sa'id, sahabat Nabi lah, Abi Sa'id bin Malik radhiyallahu anhu, anna nasan, sesungguhnya ataupun bahawasanya macam itulah, nasan, seorang manusia, nas, kita lah encik, dia orang nampak tak sini tu IG, IG sebab dia tak menyeluruh kan, kena pusing-pusing. Anna nasan, seorang insan, kita lah nas. Kalau sebut Nabi ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Allahu Akbar. Kalau saya belajar kat Mesir dulu kan, saya belajar kat Mesir, memang orang Arab ni, dia kalau dengar orang Malaysia, dia panggil ya Malaysia. Orang Malaysia, bahasa Arab Malaysia. Dia orang ni memanglah kadang-kadang Arab dia ada, bukan nak kata budaya, tapi mulut manis, pandai menipu. Bukan marah pula orang Arab, orang Melayu pun pandai menipu juga. Macam ni lah. Orang kata kenapa kan Islam diberikan kepada orang Arab. Orang Arab ni dia ada akhlak-akhlak yang sangat sukar untuk dididik, dibentuk. Masya Allah, wallahualam, ada banyak sebab lagi lah kenapa Arab kan Nabi diutuskan di kalangan orang Arab dan sebagainya. Lepas tu kalau kita nak pergi beli barang ke apa kan, dia nampak kita, dia cam kita ni orang Malaysia. Ya Malaysia. Ta'ali. Maksud dia datang sini. Anti ahsanun nas fil ardillah. Mesti puji macam tu. Kita ni kan kalau tak biasa, rasa macam terbang, tiba-tiba senja tak jejak tanah kan. Sebab dia memang akan puji macam tu. Ya Malaysia ahsanun nas fil ardillah. Maksudnya dia kata orang Malaysia ni sebaik-baik manusia di atas muka bumi Allah. Punya puji. Asal tak nak beli pun buah dia jadi beli kan. Lama-lama rupanya semua puji macam tu. Jadi kita ni bila sebut sebaik-baik manusia tu memang taklah. Satu je manusia yang terbaik, ahsanun nas, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak sebut nas ni, sesungguhnya nasan, sesungguhnya ada seorang manusia, minal ansar, daripada ansar. Ansar ni apa? Ansar, kita tahu kan masa berlakunya hijrah Nabi, okey encik, kita tulis sikit sini pula. Hijrah Nabi daripada mana tuan-puan sekalian? Daripada Mekah ke Madinah. Okey, kan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Daripada tempat tinggal, daripada kampung halaman, daripada negeri, tempat yang dicintai, daripada Jah Mekah ke Madinah. Orang yang berhijrah daripada Mekah bersama Nabi ni dinamakan muhajirin. Muhajirin maksudnya apa? Orang-orang yang hijrah lah. Hijrah tu perpindahan. Muhajirin orang yang berpindah. Orang yang muhajirin. Kemudian ke Madinah kan. Di Madinah ada apa? Ada penduduk tempatan Madinah. Ini dipanggil Ansar. Muhajirin maksudnya orang berpindah. Betul tak tuan-puan sekalian? Betul lah, betul kan je. Okey, Madinah pula Ansar. Ansar ni kalau maksud Nasrun, encik dia nampak tak? Sebelah situ pun nampak. Okey, Nasrun, kita tulis sini sikit lah. Nasrun seronok pula rasa nulis-nulis ni kan. Okey, Nasrun maksudnya pertolongan. Bila sebut Ansar, dia membawa maksud orang yang menolong.
Orang yang membantu, yang menghulurkan pertolongan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah bila sebutkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka ni berhijrah ni tuan-tuan sekalian, bukannya sempat bawa kambing, beri-beri, unta yang mereka dah. Tuan-tuan sekalian, hijrah ni bukan hijrah yang mudah. Mereka tinggalkan kebun-kebun yang mereka usahakan bertahun-tahun, keturunan. Mereka tinggalkan binatang-binatang ternakan. Mereka tinggalkan rumah yang mereka bina susah payah. Mereka tinggalkan perniagaan. Bahkan ramai orang yang berhijrah bersama dengan Nabi. Kerana takut ke? Tidak. Kerana nak menegakkan kalimah Allah. Mereka nak menyampaikan dakwah kepada mereka yang berkehendak, mereka yang sudi nak menerima, iaitu penduduk Madinah. Masya Allah. Datangkan ada beberapa bai'ah daripada penduduk Madinah dan mengajak Rasulullah, dan mereka akan menerima. Dan Madinah merupakan negara Islam pertama di dunia. Tertegaknya pelbagai undang-undang ni. Akhirnya berlaku Fathu Makkah selepas itu. Kan? Berapa tahun selepas itu berlaku pembukaan Mekah. Mekah dibebaskan dan Mekah pun menjadi negara Islam. Masya Allah, itu panjanglah cerita sejarah tu. Cuma perhatikan maksud. Bila sebut Muhajirin, kita dah faham. Sebab memang ada sebut dalam hadis Nabi, dalam cerita-cerita mesti ada ustaz-ustaz sebut Muhajirin. Kita pun tak faham Muhajirin ni nama bangsa ke nama apa. Tak, orang-orang yang berhijrah. Dia tinggalkan semua. Subhanallah. Kemudian bila sampai di Madinah, orang tempatan dipanggil, penduduk asal orang tempatan Madinah dipanggil Ansar, iaitu orang yang memberikan pertolongan, orang yang menyambut tangan kedatangan orang Mekah. Bila datang orang Mekah berhijrah bersama Nabi, orang Ansar, orang Madinah ni, dia pun bagi. Ada yang bagi kebun, ada yang bagi binatang ternakan, bahkan ada yang bagi isteri. Ada yang bagi isteri. Yang ada isteri dua contohnya kan. Sebab apa? Yang ni dah tinggalkan isteri, isteri tak nak masuk Islam, isteri tak nak ikut. Masya Allah, sampai sana ada yang tawarkan isteri. Subhanallah. Kalau kita baca kisah Abdul Rahman bin Auf ataupun Uthman bin Affan, antara dua orang tu, bila dia pergi, bayangkan nak, mereka ni bila berhijrah, orang Ansar sambut, duduk di rumahku, duduk di rumahku. Maksudnya mereka terus dapat tempat tinggal. Sebab itu mereka dikira sebagai orang yang beri pertolongan. Duduk di rumah, bukan duduk sekejap-sekejap, mainlah duduk kejap, esok aku ada rumah, pindah lah. Tak, suruh duduk terus. Lepas tu bagi bantuan apa? Tempat tinggal, perlindungan, makan, minum dan sebagainya. Sebab itu Al-Ansar ini diberi gelaran Ansar, iaitu orang yang menolong, orang yang memberi bantuan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan golongan Ansar ini, lepas tu dalam hadis Nabi banyak disebut Al-Ansar. Bila sebut orang Ansar macam ni lah, seorang lelaki daripada Al-Ansar, iaitu orang dari kalangan penduduk Madinah. Kita fahamlah tu, maksud dia penduduk Madinah. Masya Allah. Saya tak ingat Sayyidina Uthman bin Affan ataupun Sayyidina Uthman bin Affan ataupun Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ataupun saya pada tu, bila dia berhijrah, ditawarkan kepadanya, ditawarkanlah kepadanya macam modal. Ada berapa tawaran, dia tolak semua. Dia cuma minta kepada orang tu, tunjukkan aku pasar. Itu je yang dia minta, tunjukkan aku pasar. Lalu dia pun pergi, orang pun tunjuk mana pasar di Madinah ni, mana pasar. Saya lupalah antara dua ni, Abdul Rahman bin Auf ataupun Uthman bin Affan, yang mana dia dah tinggalkan semua harta kekayaannya. Kaya raya, dulu kaya raya ni, teknokrat, bilioner ke, tak tahulah, milioner ke, bilioner ke, trilioner ke. Tapi yang antara yang kaya raya di Mekah, bukan senang nak tinggalkan perniagaan, nak mula daripada kosong, bukan senang. Tapi itulah dia beberapa sahabat Nabi yang bila berpindah ke Madinah juga dengan kebijaksanaan menguruskan kewangan, menguruskan bisnes, kemahiran, taktikal semua tu kan. Dia cuma minta apa? Tunjukkan aku pasar, tempat untuk berniaga. Lalu akhirnya dia berniaga. Abdul Rahman bin Auf. Subhanallah, akhirnya dapat balik memulakan bisnes dengan baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kepada siapa yang diuji oleh Allah dengan wabak, bisnes jatuh dan sebagainya, kami pun sama, hari tu sedap-sedap berniaga, banyaklah juga, lepas tu bolehlah menampung kos perbelanjaan. Bukannya sedap jadi kaya raya ya, maksudnya menampung kos belanja bayar gaji pekerja. Lepas tu Allah uji. Sekarang ni tutup terus. Sebab apa? Ada sebahagian daripada staff tu ada kena COVID, tutup terus. Dah berapa minggu dah tutup.
Memang tak boleh buka langsung, walaupun sekarang kedai-kedai dah mula boleh buka. Jadi ada ujian tu. Tapi tak adalah jatuh bankrupt, tapi jatuhlah jualan tu. Kalau dulu dapat 100 hari, contoh, bukan 100 hari 100 hari dapatlah 10-20 hari. Maksudnya drop tu 80%. Kita bangkit balik insya-Allah. Kita bangkit balik. Sebab apa? Sewa nak kena bayar, sewa 4,500. Oh, berfikir tu. Api air semua, walaupun jualan tak ada tapi sewa. Jadi adalah jalan rezeki tu kita atasi. Okey. Kita nak sambung balik tuan-puan sekalian. Wa an Abi Sa'id bin Malik radhiyallahu anhu anna nasan, ada seseorang insan. Sebenarnya dia sebut seorang lelaki, ada sebut seorang manusia, tak apalah. Minal ansar, daripada kaum kita sebut penduduk Madinahan. Netizenah, penduduk Madinah. Tapi kaum Ansar, lepas ni kalau jumpa perkataan Ansar dah faham. Tak perlu nak terang-terang lagi ya. Encik dia macam gitu kan. Sebenarnya tu dia tak rata bawah. Boleh tak encik letak kertas dekat bawah tayar? Gitu. Encik tu kawan lain ya, suami ya. Kawan tak faham. Ustazah ni ada orang lelaki dalam studio. Saya panggil encik tu suami, depan orang, belakang orang panggil lain. Sebab ada yang tak faham, bukan tak faham. Dia kata, Ustazah macam romantik pula panggil encik dengan suami ya. Lepas tu dia kata saya pun panggil suami saya dengan encik. Dia kata saya pun mula belajar panggil suami saya encik. Saya ada tengok dia tulis. Dia kata macam contohnya, encik sila makan. Saya pun jawab. Muncullah saya tengok status dia, saya pun jawab. Tak, saya panggil encik depan orang je, belakang saya panggil lain. Gitulah kan. Jadi jangan salah faham, saya panggil encik tu encik suami. Takkan nak panggil depan orang benda-benda yang segan. Saya segan. Okey. Sa'alu Rasulullah, penduduk Madinah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta sesuatu. Dia meminta harta, dia meminta sesuatu, minta barang, minta harta lah, minta duit ke, minta apa, meminta sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, maka Nabi memberinya. Nabi berilah. Semua dia minta, Nabi beri. Summa, then sa'aluhu, dia meminta lagi. Summa sa'aluhu, dan dia meminta lagi. Fa'atahum, maka Nabi beri lagi. Hatta nafida ma'indahu, hatta sehingga nafida tiada lagi ma'indahu, apa-apa di sisinya. Di sisi siapa? Di sisi Nabi. Masya Allah. Dia minta sesuatu, Nabi bagi. Dia minta lagi, Nabi bagi. Sehingga dah tak ada apa-apa dah di sisi Nabi. Tak ada apa-apa dah Nabi nak bagi. Faqala lahum, maka berkata. Siapa berkata? Rasulullah. Maka berkata lahum, maksud hum ni mereka. Nasan ni maksudnya anna nasan, sesungguhnya ada seorang manusia. Maksudnya ada sekumpulan manusia. Bukan seorang saja ni, kan, sekumpulan. Ataupun ada berapa orang lah yang datang jumpa Nabi ni. Faqala lahum, lalu maka berkata lahum, kepada mereka. Lalu ketika baginda memanjatkan yang ni kepada mereka, segala apa yang di tangannya, baginda pun bersabda, apa sahaja. Habis apa saya kabarkan di sisiku sama ada tak, maka aku tidak akan menyimpan dan menyingkir daripada kamu. Faqala lahum hina anfaqa kulli syai'in biyadihi, maka berkatalah kepada mereka apabila ketika anfaqa, telah diinfak, telah diberikan. Anfaqa, infak, telah diinfakkan, bolehlah, telah diinfakkan segala semuanya. Syai'in kullu, semuanya, segala, semuanya, ataupun kita sebut ni semuanya sesuatu, ataupun lebih mudah adalah segala.
Faqala lahum, maka bersabda Nabi kepada mereka ketika telah diinfakkan selaga pula segala sesuatu biadih, pada tangannya. Nabi dah bagi semua dah ni. Tak ada apa-apa dah ni, Nabi dah bagi semua. Nabi kata ma yakun, tidak ada apa-apa lagi dah. Ma yakun, tidak ada apa-apa. Nabi kata, ini Nabi yang kata ni, ma yakun, tidak ada apa-apa di sisiku. Allah Akbar, baiknya Nabi. Kalau kita lah kan, orang dah minta sekali, kita pun bagi, minta kali kedua, nak bagi tak? Tak adanya. Tak malunya dah bagi, minta lagi kalau kita kan. Tapi Nabi tak, minta, bagi. Nabi bagi dengan sabar, minta, bagi. Sampai dah tak ada apa-apa dah Nabi nak bagi. Sampai Nabi berkata kepada mereka, dah tidak ada apa-apa dari sisiku min khairin, daripada kebaikan. Maksudnya tak ada apa-apa yang baik dah. Yang lain tu benda yang tak elok dah. Maksudnya min khairin, daripada kebaikan, daripada sesuatu yang kamu mahu ni, benda yang kamu harapkan. Falam addikharahu ankum. Okey. Falam, dan aku tidak menyembunyikan. Sampai Nabi buat ayat macam tu supaya dia orang yakin. Dan falam, dan aku tidak sembunyikan apa-apa, tak sembunyi apa-apa, angkum, daripada kamu. Subhanallah. Nabi kata tak ada apa-apa dah bagi aku, tak ada apa-apa dah di sisiku, dan aku tak ada sembunyi apa-apa daripada kamu. Maksudnya Nabi takkid, Nabi menguatkan, memang tak ada apa-apa, aku tak sembunyi apa-apa, semua dah bagi dah. Lalu Nabi menyambung, tengokkan Nabi sangat baik, sangat santun, sangat lembut dan sangat sabar menghadapi orang yang meminta, yang mana kita boleh tengok akhlaknya kurang syukur, yang meminta sampai memaksa Nabi bagi semua. Lalu Nabi memberi nasihat. Perhatikan nasihat ni. Nabi kata, dan sesiapa, waman, man tu siapa kan, dan sesiapa, yasta'fif, yang merasa cukup, yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah kurniakan, yu'ifahullah, maka dicukupkan. Maka dicukupkan Allah. Wa man yasta'ni, dan wa tu dan man, dan sesiapa yang merasa kaya, yughnihillah, akan dikayakan Allah. Nanti saya terangkan maksud dia insya-Allah. Akan dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatasabbar, dan ini saya rasa kita akan berakhir dengan hadis ni je. Tak sempat ni kita nak kupas, nak sambung bab wuduk. Esok lah pula ya bab wuduk, esok hari Jumaat kan. Dan betul, esok hari Jumaat. Dan barang siapa yang usaha sabar, yatasabar, yusabbirhullah, akan disabarkan Allah. Waman u'tiya, dan waman u'tiya ahadun ata'u, dia maksud di sini ada dan tiada pemberian. Sebabkan ni Nabi kan duduk bagi-bagi. Nanti kita tengok. Waman u'tiya, dan tiada pemberian ahadun, seseorang, kepada seseorang, dan tiada pemberian kepada seseorang, ahadun, kepada seseorang, ata'an khairan, pemberian yang lebih baik, wa awsa'a, dan lebih luas, dalam baik, maksudnya bagus dan ia luas, minas sabr, daripada sabar.
Allahu Akbar. Okey, mari kita tengok pendetilan. Kita kena faham kronologi kisah ni. Ia bermula daripada beberapa orang meminta dengan Rasulullah sesuatu, harta lah. Lalu Rasul beri. Lepas beri, dia minta lagi. Rasul beri lagi. Sehingga kan, tak tahu berapa kali dia minta kan. Sehingga kan, Masya Allah, sehingga tidak ada apa-apa lagi di sisi Rasulullah. Sehingga Rasul berkata, sebagai meyakinkan mereka yang minta-minta tu, Nabi berkata apa? Ma yakun, tidak ada apa-apa dah di sisiku. Min khairin, daripada apa-apa kebaikan. Tak ada benda elok dah nak bagi ni. Falam adkharahu ankum, dan aku tidak ada sembunyikan apa-apa dah daripada kamu. Tak ada sembunyi-sembunyi lah. Memang dah bagi semua dah. Wa man yasta'fif, Nabi kata, dan barang siapa yang merasa cukup. Rasa cukup apa yang ada. Yang kali pertama beri pun dah rasa cukup. Yu'ifahullah, maka Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan keperluan dia. Siapa yang rasa hidup dia selalu tak cukup, dia akan rasa miskin walaupun dia ada. Okey, wa man yastaghni, dan barang siapa yang merasa kaya. Dan disebutkan dalam hadis ini dituliskan, barang siapa yang merasa kaya, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Walaupun kita makan benda yang tak macam orang kaya, tapi rasa macam cukup, rasa macam puas, rasa macam, maksudnya dikayakan di sini, dia kaya jiwa, tuan-puan sekalian. Kaya jiwa. Walaupun rumahnya kecil, biasa, makannya biasa, tapi kerana hatinya merasakan kekayaan Allah ya Ghani, yang maha memberi kekayaan, dan falsafah ataupun prinsip kaya dia tu pun dah berbeza. Masya Allah, Allah akan berikan dia rasa kekayaan. Tuan-puan sekalian, ada orang bila dia buka je Lazada, ya Allah banyaknya nak beli, Shopee ke kan, masuk buka ala kad, kita semua add to cart, masuk. Tapi ada orang, dia belek, dia tak rasa nak beli apa-apa. Lepas tu bila pergi pejabat, kawan tu beli handbag baru, dia tengok je, handbag dia dah 4 tahun. Lepas tu ada orang jual Tupperware kan, ini Tupperware baru ni, ini memang special edition ni, dia keluar, dia pun tengok macam tu je. Orang lain beria lah, aku nak ni lah, apa ni, boleh tak ansur gini. Padahal kat rumah dah berlambak Tupperware. Maksudnya dia tak ada kecukupan dalam hati dia. Lepas tu tak ada rasa kekayaan. Ada orang memang, saya memang seronok kalau ada sikap begitu, Alhamdulillah. Dan seronok tengok ada orang yang tidak terkesan dengan apa, dah ada kat rumah, ni bagus ni, orang gini, tak apa, pakai apa yang ada. Orang gini betul-betul kaya. Sebab apa? Dia tidak kehausan dunia. Tapi orang yang bahayanya, orang yang tak rasa cukup dan tak rasa kaya, dia sangat haus. Orang haus macam mana? Asyik minum air, haus minum air. Padahalnya kalau ikut jumlah dia minum air dah cukup, tapi dia tak habis haus. Kan kita kalau minum air, nikmat apa? Hilang haus. Tapi ada orang minum air tak hilang haus. Jadi dunia ni pun sama, siapa yang meneguknya dengan rakus, dengan tidak bersabar, maka dia minum air tak hilang dahaga. Azab, tuan-puan sekalian, azab. Masya Allah. Kan kalau kita makan rasa kenyang tu nikmat. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Perut dah boroi, badan dah besar, lepas tu berpenyakit. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita tengok. Waman yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirhullah, dan dia akan disabarkan oleh Allah. Dia akan jadi betul-betul sabar. Tuan-puan, biasa tak kita kan, tengah sedih ni, lepas orang kata, kau macam mana, okey tak? Aku tengah sabar ni. Sebenarnya aku tak boleh nak sabar, tapi aku buat-buat macam sabar. Ketar tangan tu. Aku buat-buat je macam sabar, tapi aku tak sabar sebenarnya. Kalau ikutkan, nampak aku macam biasa kan, tapi dalam hati pecah ni. Macam menjiwai watak kan. Dalam aku pecah ni. Buat je lah, tak boleh nak tunjuk, kena simpan. Kalau ikutkan memang tak sabar. Tuan-puan sekalian, tahniah. Bukan kata karakter tu terbaik. Siapa yang sedang usaha sabar, walaupun ada orang kata, macam nampak tu kau marah tu. Ya, aku tengah tahan, aku tengah sabar. Siapa yang berusaha untuk sabar, kan? Siapa yang buat sabar, siapa yang berlakon sabar. Aku berlakon je sebenarnya, aku tak sabar. Macam itulah kan. Sebenarnya kita semua dalam struggle untuk sabar dengan ujian Allah.
Allahu Akbar. Ada orang kata, aku tak perasan pun kau tengah susah. Ya, dekat media sosial aku tak tunjuk. Sebab apa? Aku tengah sabar. Macam tu kan. Masya Allah, Allah akan berikan dia betul-betul sabar. Yusabbirullah, Allah akan jadikan dia betul-betul sabar. Wa man u'tiya, dan tidak ada sesiapa yang diberikan, dan tiada wa man u'tiya, dan sesiapa yang diberikan, dan sesiapa, ya, waman dan sesiapa sebenarnya, okey, sorry ya, sebab saya tengok terjemahan penuh dulu, lepas tu nak sesuaikan. Dan sesiapa yang diberikan, dan waman u'tiya ahadun, dan barang siapa yang diberikan ahadun, seseorang, pemberian. Dia ada ayat, dan tiada pemberian yang lebih baik. Seseorang itu dengan pemberian apa? Tak ada pemberian yang lebih baik. Seseorang beri wa awsa'a, dan lebih luas minas sabr, daripada sabar. Subhanallah. Bayangkan ya, Rasulullah masa nak beri tu memang sabarlah. Orang berdua tu dapat barang. Mereka yang minta dengan Rasulullah dapat barang. Rasulullah dapat apa? Rasulullah dapat sabar. Sabar dengan sikap mereka yang meminta tu. Dan Rasulullah memberikan pengajaran kepada mereka, kalau kamu minta sesuatu dan kamu tak dapat, kan, maka Allah akan gantikan dengan rasa cukup. Kamu kena rasa cukup, dan Allah gantikan dengan rasa kekayaan. Dan jika kamu minta sesuatu dan kamu tak dapat, Masya Allah, jika kita minta sesuatu, kita harap sesuatu tak dapat, kita dapat apa masa tu? Kita dapat sabar. Masya Allah. Minta kerja kan, Tuhan bagilah siapa apa kerja. Tak boleh sekarang PKPD, tukang rumah contohnya kan, Tuhan bolehlah saya buat kerja, dah 2 bulan tak kerja, anak isteri dah tak ada apa dah ni nak makan, dah tak ada habuk pun tak ada. Ya Allah, saya hadap ramai yang macam ni, Tuan Pasal, yang kerja-kerja kampung semua ni kan. Dulu projek kena berhenti, hilang terus. Tolonglah minta dengan tokek ke bos ke kan, nak kerja. Dapat upah sehari 2, boleh beli beras pun tak apa, dia kata kan. Tapi akhirnya tak dapat juga, minta tak dapat. Dia dapat apa masa tu? Dapat sabar. Dapat sabarlah. Bukannya lah balik rumah, bang, macam mana bang, dapat tak kerja? Tak dapat. Lepas tu dapat apa? Dapat sabar. Bukan peli macam tu. Ya. Sebab itu bila kita tak dapat sesuatu yang kita nak, kita kena twist pemikiran kita. Rupanya Allah nak bagi aku pahala sabar. Sebab mungkin kalau apa yang kita nak dapat, kita tak dapat bahagian sabar tu. Dan Nabi sebut di bawah, dan tidak ada anugerah ataupun pemberian ataupun sesuatu yang kamu dapat yang lebih baik daripada bila kamu dapat sabar. Masya Allah. Tengok halusnya Nabi tegur orang yang meminta tu. Minta dapat. Lepas tu Nabi tak boleh beri, dah habis. Nabi nasihat beberapa perkara dan Nabi sebut, tidak ada apa-apa yang kamu dapat. Seseorang yang dapat sesuatu lebih baik, iaitu apa dia? Sabar. Muslimin muslimat sekalian, saya nak baca juga di sini takhrij hadis. Kitab yang saya baca Riyadhus Shalihin ada penjelasan hadis ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ia diriwayatkan juga oleh Muslim. Jadi hadis sahih, tuan-puan sekalian. Huraian hadis tu, subhanallah, falan ad-dikharuhu tu, maksudnya Nabi SAW tidak akan menjadikan simpanan untuk orang lain sambil berpaling, ataupun maksudnya ialah menyembunyikan dan menghalang. Okey, perkataan ni Nabi diterangkan perkataan ad-dikharuhu, maksudnya Nabi tak ada simpan apa-apa, jelas. Wa man yasta'fif, perkataan wa man yasta'fif di sini, mana wa man yasta'fif, dan barang siapa yang merasa cukup. Okey, maksudnya syarah dalam kitab ini menyebutkan, dan sesiapa yang memelihara diri, yakni menjaga diri daripada meminta-minta kepada orang ramai dan daripada memandang dengan penuh keinginan kepada yang ada di tangan mereka. Bahawa setengah ulama mengatakan istighfaf berarti bersabar dan membersihkan diri. Maksud di sini barang siapa yang menahan diri daripada meminta-minta. Nabi sebut wa may yasta'fif, dan barang siapa yang merasa cukup, dia juga barang siapa yang merasa cukup, maksudnya dia tidak meminta-minta lah. Ataupun istilahnya barang siapa yang tidak meminta-minta. Yang merasa cukup ataupun tidak meminta-minta. Orang yang rasa cukup automatik dia tak akan meminta-minta, betul tak? Barang siapa yang tidak meminta-minta dengan manusia. Tapi kalau kita perlu sebab keperluan, kalau tak ada belanja apa semua, kita kena minta lah.
Kan minta dengan sepatutnya, jangan minta berlebihan, mesti jaga adab dan mesti niat nekat untuk berusaha supaya tak meminta-minta. Barang siapa yang tidak meminta-minta ataupun yang merasa cukup, yu'afihullah, Allah akan mencukupkannya. Waman, lepas tu yughnihillah, yu'afihullah, maka Allah menjadikan sifat ifah, iaitu menghadiri daripada meminta sedekah. Di samping itu Allah juga menjadikan dia redha dengan apa yang ada padanya, dia rasa cukup. Wa man yastaghni, yughnihillah, maksud yughnihillah akan dikayakan oleh Allah, nescaya Allah akan menjadikan kaya, yakni kaya hati dan jiwa. Bahkan tidak ada kekayaan yang sebenar melainkan kekayaan hati dan jiwa. Selain itu Allah juga akan membuka baginya pintu-pintu rezeki. Siapa yang merasakan kaya, maksud rasa cukup, yughnihillah, wa man yastaghni, siapa yang rasa kaya, yughnihillah, maksudnya Allah akan buka pintu rezeki baginya. Sifat orang yang tidak meminta-minta, yang rasa cukup, dan orang yang rasa cukup, rasa kaya, rasa puas dengan apa yang ada, Allah akan berikan kekayaan, Allah buka pintu rezeki baginya. Subhanallah. Maksudnya kalau siapa yang suka minta, dia tak usaha, dia malas, pintu rezeki pun tertutup, payah, sempit untuknya. Na'udzubillah. Awsa'a minas sabr. Ni perkataan belakang sekali, wa awsa'a minas sabr, yang lebih luas daripada kesabaran. Maksudnya kesabaran itu lebih luas daripada segala sifat yang lain. Ialah ilmu pengetahuan perkara yang disaksikan dengan mata hati. Okey, pengajaran hadis. Saya nak baca ni yang dalam kitab ni. Tuan-tuan sekalian, saya ada sebenarnya dah jadi 3 dah kitab Riyadhus Shalihin. Ini salah satu lagi tambahan. Bila saya nak memahami dan baca syarah hadis tu, ada kitab yang lebih tebal, ada kitab yang saya tunjukkan hari tu. Kesimpulannya, belilah mana-mana kitab Riyadhus Shalihin di pasaran. Lepas tu ini kitab ni dia ada banyak jilid. Nampak ini nipis, senang sikit saya bawa ke mana-mana. Ada banyak jilid, ada banyak jenis. Tak apa, sebab apa, yang penting hadis tu ada susunan dia. Dia akan tulis macam ni kan, kita baca hadis yang ke 26. Jadi dia akan susunan hadis akan sama, dia tak akan lari. Okey, cuma syarah sajalah berbeza mengikut kitab-kitab. Okey. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini, Nabi dijadikan oleh Allah bersifat mulia, dermawan, indah akhlak dan bertolak ansur. Yang kedua, kekayaan yang sebenar bukanlah dengan sebab banyaknya harta, tetapi kekayaan sebenar ialah kekayaan jiwa dan hati. Itu kekayaan yang sebenar, sehingga kita tidak dahaga kepada dunia. Yang ketiga, kita digalakkan supaya bersifat qanaah, iaitu berpada dan cukup apa yang ada. Setiap Muslim digalakkan supaya menjaga diri daripada meminta sedekah dan lain-lain perkara buruk. Kita Muslim dituntut menjaga diri daripada suka meminta. Sebab sifat suka meminta akan menjadikan seseorang itu malas berusaha dan ia akan menyempitkan rezeki. Tapi jika dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, usaha pun tertutup ruang untuk berusaha. Sebab apa? Tak dibenarkan bekerja, bukan malas. Bagi yang dicela adalah mereka yang malas berusaha dan meminta, itu tercela. Tapi bagi yang berusaha tapi tak dapat, maka memintalah. Itu peluang untuk orang yang memberi dapat pahala. Yang kelima, akhlak yang mulia dan sifat yang unggul boleh dicapai dengan sabar. Dan yang keenam, sesiapa yang mahna diri dengan dan enggan meminta-minta daripada orang ramai, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya sifat ifah. Ifah ini satu sifat yang mulia, yang menjaga diri daripada meminta sedekah dan lain-lain perkara yang buruk. Di samping itu Allah akan memelihara air mukanya, maruah dirinya daripada kehinaan perbuatan meminta-minta kepada orang lain. Selain Allah akan menyediakan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketujuh yang terakhir, antara sifat orang Muslim ialah sifat ifah, kaya jiwa dan hati, tidak berhajat kepada yang ada di tangan orang lain, dan bersabar dalam menghadapi segala kesusahan seperti kemiskinan. Subhanallah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, esok hari Jumaat saya akan close tajuk berkenaan wuduk. Kita dah siap dah nota yang cantik. Lepas tu kita ada kitab rujukan kita Hidayatul Salikin tentang memperindah dan menyempurnakan wuduk. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita berjumpa lagi di dunia dan di akhirat di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3S akan hilang, soft, solat jemaah dan salam. Makin lama makin hilang, umat Islam makin menjarak. Ketika itu sangat sesuai untuk Islam dijatuhkan. Hati-hati, kita berada di ambang kehancuran. Andainya kita tak jaga kesatuan, jangan sampai Allah merajuk pada kita, Allah angkat segala-galanya.